Salam sejahtera kepada murid-murid. Sebelum kita mula kelas hari ini, juga akan berbincang sikit tentang jawapan bab 2.1 yang lepas. Untuk soalan 1, berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kena pasti pengeluar pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okay. So, untuk penggeluar, kita tahu kubis adalah penggeluar sebab dia adalah tumbuhan. Lepas tu, pengguna primer, belun cas, mau-mau cong. Pengguna sekunder, ayam. Pengguna tertier, ular. Soalan kedua, berdasarkan organisma berikut, bina satu siratan makanan, seuang. Yang pertama, mestilah penggeluar ataupun tumbuhan pokok padi dimakan oleh belalang dan beluncas. Lepas itu, belalang dimakan oleh burung pipit dan beluncas dimakan oleh tikus ataupun terbalik. Akhir sekali adalah burung hantu. Burung hantu adalah pengguna tertier yang makan burung pipit dengan tikus. Soalan 2B, ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjangan. Okey. So, kalau pokok padi ataupun penggeluar sudah mati, yang tak ada lagi, belalang dan beluncas akan jadi mati juga. Ataupun bilangan jadi kurang disebabkan tak ada makanan. Oleh itu, burung pipit dan tikus pun situasi yang sama, jadi kurang ataupun mati akibatnya. Burung hantu dalam situasi yang sama juga. Bilangan akan jadi kurang. Akhir sekali akan jadi mati semua. Oh no. Okay. So, jika pokok padi mati akibat kemarau yang berlaku, bilangan setiap binatang akan menjadi kurang disebabkan mati tanpa makanan. Baiklah, kita sambung terus. Untuk kelas hari ini, kita akan berbincang tentang bab 2.2, gitar nutrien dalam ekosistem. Setiap hari lepas kita bangun, kita akan menggunakan pelbagai bahan semula jadi tanpa sedar ataupun sedar seperti oksigen, karbon dioksida dan air. Persoalannya, adakah bahan-bahan tersebut seperti air, udara dan seterusnya akan habis digunakan tak? Kalau sudah habis, adakah semua benda hidup dalam dunia ini akan mati? Sebelum itu, kita perlulah faham apa itu gitar nutrien dalam ekosistem. Proses gitar nutrien adalah pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan. Nutrien akan dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Contohnya gitar karbon, gitar oksigen ataupun gitar air. Oleh itu, proses gitar nutrien sebenarnya adalah satu siklus. Nutrien akan berpindah menjadi tenaga dan tenaga dikembalikan ke persekitaran dan menjadikan nutrien semula. Dan proses ini akan berlaku secara berterusan, tidak akan berhenti. Gitar nutrien pertama yang kita akan berbincang adalah gitar air. Tumbuhan-tumbuhan menyerap air daripada tanah dan membebaskan air tersebut melalui proses transpirasi. Pada masa yang sama, haiwan juga menjalankan proses respirasi, penyertinjaan, itu berak, dan perkumuhan, proses menggeluar air yang lebih daripada badan. Contohnya berpeluh dan urinasi. Proses tersebut meningkatkan kandungan wap di atmosfer, perkumuhan, penyertinjaan. Pada masa yang sama, akar tumbuhan akan mencengkang tanah, 陷入土里 dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Tupeng. Seterusnya, kita akan berbincang tentang gitar oksigen dan gitar karbon. Dalam gitaran air, air akan berubah bentuk dari masa ke semasa. Contohnya, dalam transpirasi, air akan daripada cecair kepada gas. Lepas tu, kondensasi akan membentuk balik kepada awan dan hujan bentuk balik cecair. Perubahan air tersebut adalah topik yang kita pernah belajar dalam tingkatan 1. Masih ingat tak? Raja berikut menunjukkan proses gitar karbon dan gitar oksigen yang merangkumi tumbuhan,
haiwan dan penggurai. Sebagai contohnya, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang memerlukan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Seterusnya, tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan (fuhua) oleh bakteria dan kulat dalam tanah dengan proses perebutan. Proses tersebut menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida juga. Akhir sekali, tumbuhan hijau melakukan fotosintesis yang menggunakan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen balik pada atmosfera. Pada zaman sekarang, pelbagai-bagai aktiviti yang telah mengganggu kitar neutron yang berlaku pada bumi kita. Oleh itu, kita perlulah mencari beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar neutron kita. Contoh aktiviti manusia yang mengganggu kitar neutron adalah penebangan hutan yang tidak terkawal untuk membina bangunan-bangunan ataupun pembakaran bahan api fosil daripada kenderaan yang terlebih ataupun penggunaan sumber air secara berlebihan. Dengan ini, langkah-langkah yang berkesan untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar neutron adalah yang berikut. Yang pertama, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Jangan bina banyak sangat bangunan-bangunan yang tidak terkawal. Selain itu, menggunakan kenderaan awam seperti bas, monorail, LRT, MRT ataupun taksi ataupun basikal. Di samping itu, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Contohnya, menggunakan air hujan untuk mencuci lantai, mencuci tandas dan sebagainya. Dan kita boleh menanam semula pokok dan memperketat undang-undang. Baiklah, kita buat beberapa soalan untuk ulang gaji kelas hari ini. So, sila salin soalan tersebut dalam buku latihan kamu semua dan cuba menjawab. Jawapan akan diberikan pada video yang seterusnya. Setakat ini sahaja untuk kelas hari ini.